Tapi kebanyakan 11 lebih. Ini membuatkan ibu tu sedikit anemik ketika mengandung. Jadi jangan kita kata anemik. Okey, sebenarnya anemia ni akan membuatkan seseorang ibu tu letih sebab anemia hemoglobin ni terjadi pada heme, iaitu sel darah merah tadi, dengan globin protein. Jadi heme dengan globin. Jadi oksigen pembawa oksigen melekat pada globin. Jadi kalau kurang hemoglobin, maka kurang oksigen, seseorang ibu tu akan rasa penat, ya. Sebab dan juga darah kena pump lebih lagi, jantung kita kena pump lebih lagi untuk to supply oksigen pada organ badan seseorang ibu tersebut. Jadi kita perlu ada makanan tambahan lah, ya. Di samping itu, ketika seorang ibu itu mengandung, jantungnya bekerja lebih kuat, ya. Jadi nadi dia so meningkat, dia berdebar sikit lah, sebab dia kena supply semua organ dalam badan, termasuk juga bayi, ya, iaitu melalui rahim lah, atau placenta. Okey, perubahan metabolisme obviously meningkat kalau dibandingkan bukan orang Malaysia saja, segala negara melalui jenis orang. Kalau diperhatikan, setiap di antara perubahan ini dia meningkat terutamanya selepas daripada 32 minggu atau dia datang mulai pada 32 minggu ataupun lepas pada 7 bulan ke atas lah, dalam trimester ketiga. Jadi peningkatan suhu badan ini ada disebabkan oleh hormon, ya. Memang semua disebabkan. Just blame it on hormon. Memang betul. Okey. Di antaranya dia menyebabkan metabolic rate ni bertambah. Jadi suhu badan kita meningkat lah. Jadi kita lebih tambah berat badan, rasa lebih panas dan juga rasa badan kita nak bekerja je. Tetapi kalau rasa kita letih ni, jadi kita harus tengok sama ada kita ni tidak cukup tidur ke, terlalu aktif ataupun kurang hemoglobinnya. Kebanyakan ni adalah sebab kekurangan hemoglobin lah. Okay. Alright. So tadi saya kata bila dah meningkat metabolisme, seorang ibu tak akan meningkat berat badan, ya. Purata peningkatan berat badan bagi seorang wanita yang sederhana besar ada lebih kurang antara 10 ke 12 kilogram. Kita tengok di sini, normal weight ataupun bagi seorang wanita yang normal, yang sederhana, pertambahannya adalah lebih kurang 11.3 hingga 15.3. Ini ada orang di luar negara, ya, di negara di UK ni, saya rasa. Kenapa penting sangat tentang pertambahan berat badan? Sebab pertambahan berat badan sama ada terlalu banyak, terlalu kurang. Dua-dua ni ada implikasi dia tersendiri, ya. Kalau kita tengok sini, yang abnormal weight gain ni sama ada dia terlalu banyak tambah berat badan ke ataupun kurang berat badan, pertambahan berat badan ke, akan menyebabkan low birth weight, anak kecil, atau preterm, tak cukup bulan, ataupun meningkatkan risiko untuk cesarean section. Katakan low birth weight. Kadang-kadang tambah berat badan bukan dia baby yang besar, tetapi sebab air banyak bertakung, ada penyakit-penyakit tertentu disebabkan, misalnya tekanan darah tinggi, ya, terutama anak-anak yang pertama. Tetapi bila keluar anak dia kecil je, intrauterine growth retardation. Jadi juga ada kena-mengena dengan preterm delivery disebabkan, misalnya kita ambil satu keadaan iaitu tambah berat badan banyak, tekanan darah tinggi juga yang menyebabkan ibu tersebut terpaksa bersalin awal, preterm delivery lah, okey. Dan juga kena caesar sebab tak cukup bulan, kan, di antaranya. Ada juga ibu-ibu yang tadi terlalu anemik yang membuatkan anak tu terbantuk pembesarannya, low birth weight, ataupun disebabkan anak tidak sihat atau ibu pun tak sihat, menyebabkan risiko untuk jangkitan kuman, menyebabkan salin awal, dan risiko anak lemas tu meningkat, jadi cesarean section dan sebagainya lah. Okey, kalau kita perhatikan, kebanyakan peningkatan berat badan adalah pada trimester ketiga. Di trimester ketiga ni kita purata seseorang ibu tu kita allow lah, kita bersuka kalau seorang ibu tu naik berat badan dia ideally about 450 mg. Kita kata 350 to 500 gram lah. Malaysia ni kalau kita tengok banyak lebih lah.
Okey. Sebab makan nasi ni cukup, insyaAllah. Okey. Okey, perubahan berat badan, kalau kita tengok kita bagi pada 20 minggu pertama tak banyak kita tengok. 20 minggu ke seterusnya adalah lebih kurang 11. Lebih kurang purata 14 kilo. So 2/3 of the pregnancy of the berat badan pada 20 minggu kesudahannya ya. Apa kat dalam tu? Yang kalau katakan 11 kilo tu lebih kepada ibu, setengah pada ibu, setengah pada bayi. Lebih kurang apa lagi komponennya? Kalau kita tengok air. Jadi air banyak Air adalah macam yang bertakung dalam badan lah ya. 7 kilo 7, 3, 1. 3 kilo lemak dan 1 kilo protein. Lemak the next one, but not as much as lebih daripada 2/3 adalah air dalam badan seseorang ibu yang mengandung ya. Kalau kita tengok di sini, penambah berat badan pada ibu lebih pada ibu adalah mammary gland ni adalah maksudnya sedia untuk menyusukan anak 40 minggu ke atasnya. Tetapi kalau kita tengok dia exponential lah naik berat badan ibu tersebut pada rahim, pada air dalam darah dan sebagainya. Tetapi pada anak, kalau katakan dia melebih bila cukup bulan, dia mendadak besarnya bila akhir trimester tersebut ya. Akhir bulan mengandung tersebut. Okay. Alright. Okey, bila seseorang itu mengandung, dia bawa badan yang berat ni tadi. Jadi kita tahu akan perubahan pada kita punya badan yang menampung ni tadi. Jadi hormon-hormon itu juga sediakan tulang-tulang dan juga otot-otot dalam badan ibu tersebut di mana sendi-sendi ini melembut. Sendi-sendi melembut menyebabkan postur seorang ibu tersebut dan berubah. Okey, disebabkan oleh perut yang ke hadapan. Mula-mula kalau tengok dia punya central gravity ni biasalah normal. Tapi bila semakin membesar dia akan balik lebih ke depan. Jadi itu menyebabkan sendi dan ligamen melembut dan menyebabkan dia sakit di belakang Ibu-ibu ni sakit lebih melalui banyak-banyak sakit, terutama nak tidur pun susah Alright. Okay, so itu di antaranya. Nanti kalau kita tengok sebab berat badan dia akan menyebabkan tapak kaki pun sakit, letih, bengkak dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok perubahan pada kulit, macam-macam. Disebabkan oleh perubahan hormon, saluran darah pada kaki, saluran darah yang di dalam badan sama ada saluran darah di dalam yang akan membengkak, dia akan vasodilate. Dan menyebabkan sel saluran darah yang kecil-kecil juga membengkak terutamanya ibu-ibu yang telah mengandung ramai anak lah, lebih pada 3 dan sebagainya, sebab bekerja, terutama yang bekerja sebagai staff nurse, bekerja yang misalnya di pejabat-pejabat yang banyak bergerak dan hantar ke office, ke bos dia dengan paper-paper, di bank, urusan duduk di kaunter dan sebagainya. Mind you, kaki mereka akan mungkin anda nampak macam spider woman kat sini. Kita namakan spider telangiectasia. Nampak macam spider web lah. Bukan ada spider lah Itu kita namakan Dan kadang-kadang sakit. Jadi kena beritahu doktor, kulit saya ni ni kaki sakit, bengkak apa boleh lagi. InsyaAllah doktor akan kasih ubat sikit untuk kurangkan sakit dia, tapi tak boleh hapuskan lah each pregnancy sikit, mungkin the next pregnancy bertambah dan sebagainya. Okay. Lagi satu, kalau siapa yang mengandung sekarang perlu sila tengok tangan. Kalau kita tengok tangan-tangan kita nampak merah tak? Yang ini kita namakan PAMA erythema. PAMA tapak tangan, erythema merah. Ini banyak berlaku memang ada pada setiap wanita. Jadi wanita penuh dengan darah kan? Kita kata ni adalah sebabkan hormon hormon estrogen menyebabkan tangan tu nampak merah sikit lah. Kalau orang putih nampak merah, kalau kurang putih pun masih merah. Tak ada ya. Okey, cutaneous vasodilatation disebabkan oleh banyaknya pengalian darah. Okey, pengalian darah banyak, saluran darah nampak lebih jelas. Itu sebab seseorang ibu ketika mengandung senang kita nak ambil darah satu dan senang kita nak masukkan drip sebab lebih jelas dia punya saluran darah ni.
tak kisah sama ada mereka tu besar badan ke, berlemak tangan ke, memang dia lagi vasodilat, lagi bengkak, lagi mudah gitu tengok sarung dah kembang. Pigmentasi adalah disebabkan oleh hormon-hormon juga, bukan saja pada estrogen, ada juga melanocyte stimulating hormone ataupun ACTH. Ini adalah pada otak seseorang ibu. Okey. Kalau dulu-dulu mak-mak kita, mak saya lah Aurah dia pergi ke melakukan pergi sawah lepas tu balik nampak merah bawah pipi dia kan, bikin nama kloesma tau. Ataupun perempuan yang nak pergi ke LRT, lupalah ada ni kan, kena lebih banyak panas, mungkin akan nampak jeragat jeragat ini stay ya. Jadi sebaik-baiknya jeragat ataupun kloasma lah medical termnya, dia stay, dia tidak hilang selepas bersalin. So tip untuk mengelakkan ni adalah pastikan kita pakai topi ke, tutup muka ke, mengelakkan dia daripada berubah kulit ketika mengandung. Ini disebabkan oleh hormon juga. Okey, dari satu bahagian abdomen semua wanita ada ni, namanya linea nigra. Linea, line hitam. Linea nigra. Dia adalah bahagian tengah dan di bawah pusat. Midline dan di bawah pusat. Putih ke, gelap ke wanita tersebut, semua ada line ni. Ini adalah tanda mengandung yang pertama yang orang kata, ibu apa benda ni. Sebenarnya ni adalah tanda orang mengandung ni linea nigra. Dan lagi satu, separuh orang ada, separuh orang tak ada. Sebenarnya semua ada, hanya nampak atau tidak saja. Separuh orang tu nampak gelap-gelap dia. Terutama kita akan jumpa pada ibu-ibu yang mengandung di bahagian abdomen terutamanya. Tapi sebenarnya bukan di bahagian abdomen juga. Dia ada juga di bawah pada kaki, kelengkang, bahagian thigh, batok dan juga punggung dan juga payudara. Okey. So adakah ia akan berubah? Begitu juga dengan apa tadi, linea nigra akan berubah. Dia akan berubah tapi yang hitam ni nampak line nipis saja. Dia akan become lighter. Begitu juga dengan striae. Kita nama striae. Striae ni pecah lah gravidarum ketika mengandung. Gravid so mengandung. Jadi dia akan bertukar jadi warna putih-putih sikit lah. Kalau awal dia jadi macam pecah ni, dia akan nampak pecah tapi not so clear. Okay, right. Itu hadiah Allah beri pada ibu-ibu yang sacrifice untuk mengandung breast changes saya tak akan elaborate sebab matron akan cerita tentang banyak tentang penyusuan perubahan payudara ketika mengandung dan sebagainya. Ya, ini adalah satu topik yang paling besar, yang paling penting. Okey, perubahan kaki atau perubahan yang kita nampak pada kaki lah. Ini apa yang saya cerita physical yang kita nampak. Yang paling ketara adalah bengkak ataupun sembab lah orang kata. Sembab terutamanya pada bahagian buku lali. Kalau sembab awal lagi kita kena berimam adakah ini adakah seorang ibu tersebut bergejala untuk dapat penyakit darah tinggi ketika mengandung, yang mana kita selalu berlaku pada ibu-ibu mengandung yang pertama first pregnancy associated dengan air bertakung, darah tinggi dan kencing, ada protein. Jadi kadang-kadang tidak pun, tapi disebab banyak berdiri ataupun memang ada sedikit, tak sikit banyak ada bengkak. Tapi seriousness itu ni, kalau lebih tu kita kena berimam, mungkin ada kena guna masalah lain lah. Okay. Kadang-kadang dia dapat bengkak dulu, tekanan darah normal. Akhir mengandung tu kita detect ada. Kalau pergi kat KK, dia akan kata cek tekanan darah puan kerap dan cantikkan. Jadi dia pun nak memastikan kita monitor awal-awal. Jadi kita boleh detect sama ada masalah tersebut tidak Okey, kalau kita tengokkan pertambahan berat badan seseorang ibu tersebut, dia mula-mula mungkin saya kata ideally 4.5 gram kan, 450 gram tadi.
tapi kadang-kadang sampai 1 kilo, 2.5 kilo. Jadi kita kena check sama ada puan yang berkenak tersebut mempunyai air bertakun dalam badannya. Most of the time disebabkan air edema, dalam medical term kita panggil edema yang berlebihan. Okey, lagi satu adalah vena varicose ataupun varicose vein. Varicose vein ni adalah vein ni urat saluran darah yang timbul. Selalunya berlaku pada ibu-ibu yang ramai anak lah, ataupun lebih pada 2 dan sebagainya, atau kebanyakan antara mereka adalah keturunan maknya mungkin ada, dia mungkin ada, di mana dia punya valve pada saluran darah yang bahagian atas tu dia tidak berfungsi dengan normal, menyebabkan darah mengalir terus pada bahagian kulit, menyebabkan dia timbul dan nampak. Separuh orang dia rasa sakit. Ada juga vena varicose ni pada vulva, di mana dia ada macam bengkak pada vulva ataupun dekat vagina dia. Yang ini kita akan vulva varicosity, yang mana kita akan perhatikan macam kalau nak bersalin kita berhati-hati, takut kalau dia pecah ketika bersalin, disebabkan oleh pressure tersebut akan menyebabkan dia hematoma atau bengkak lah, darah di situ, dan darah dekat situ agak sukar sikit untuk kita menanganinya. Okey, perubahan yang kita neuropsychological, maksudnya yang kita sakit kepala, pitam, sukar nak tidur dan sebagainya. Sakit kepala ni sepanjang trimester pertama, kedua, ketiga boleh berlaku. Kalau seorang itu sudah ada migraine sebelum mengandung, masa mengandung dia boleh mendapat migraine lagi teruk, sama ada 1/3 boleh teruk, 1/3 bertambah baik, 1/3 tak ada apa-apa perubahan. So kadang-kadang begitulah. Tapi kalau dia teruk sangat, kita kena refer pada pakar perubatan dan exclude lah ada pendarahan otak ke dan sebagainya. Adakah ia ada kena mengena dengan darah tinggi ke dan sebagainya. Pitam adalah keadaan yang juga berlaku kebanyakan pada trimester pertama, yang mana dan juga awal trimester kedua yang awal. Di mana wanita, ibu-ibu tersebut tiba-tiba berdiri terlalu lama, tiba-tiba pitam, gelap mata. Tengah tunggu LRT tiba-tiba gelap mata, terus pingsan. Bahayanya keadaan gini adalah takut dia cedera lah ya. Jadi kalau rasa nak gelap badan tu, duduk. Jadi maksudnya seorang ibu tersebut tidak boleh berada dalam satu posisi yang lama, sebab nanti darah banyak pooling kat kaki ya. Jadi itu menyebabkan dia akan rasa pitam. Jadi darah lambat pergi ke otak, ataupun tekanan darah yang berubah ketika itu menyebabkan tekanan darah rendah ketika diri terlalu lama. Okey, itu adalah satu tip yang mana kalau katakan kalau jumpa sahabat yang mengandung, kasih dia duduklah dulu. Ataupun kalau rasa terlalu pitam sangat, jatuh, rebahkan kepala. Duduk dekat kerusi, jatuhkan kepala. Perlahan-lahan ya. Janganlah masa dah pitam tu puan duduk dan jatuh kepala terus terjunam ke depan lah. Maksudnya bila nak jadilah, kalau rasa lain macam rasanya, duduk dulu, lepas tu tundukkan kepala. Okey, jadi darah tadi akan slowly naik ke bahagian atas badan kita untuk kontrol kita punya rasa pitam dan sebagainya. Insomnia adalah sukar nak tidur. Selalu ini berlaku pada akhir mengandung, trimester ketiga, akhir dekat-dekat dengan cukup bulan, yang mana perut telah bertambah besar, belakang telah sakit sebab postur yang berubah membuatkan posisi nak tidur tu tidak selesa, membuatkan sukar nak tidur. Di samping itu disebabkan oleh rasa panas. Kita tadi ingat metabolisme yang meningkat tadi, rasa panas, tak sedar, tak selesa, menyebabkan seorang itu sukar nak tidur ya, macam-macam lah ya. Okey, ini ada satu entiti yang saya suka cerita yang mana disebabkan tangan kebas, doktor. Tak rasa dan sakit. Mula kebas tak apa, sampai satu tahap dia rasa sakit ya. Ini adalah disebabkan oleh tekanan pada saraf median di pergelangan tangan. Ada satu tunnel kat sini. So kita sebab carpal tunnel syndrome. Dia bukan apa-apalah InsyaAllah disebabkan oleh kita mengandung, air bertakung tadi kita kena sembab kan. Bukan kaki saja tapi juga tangan. Kadang-kadang tangan ni dia jadi macam lain ya, kembang. Masuk cincin pun dah tak boleh masuk kan. Jadi itu menyebabkan seseorang ibu tu tadi
merasa kebas tangan, yang insya-Allah selepas salin dia akan improve. Sekiranya tidak improve, boleh jumpa pada doktor pakar lah, ortopedik dan sebagainya untuk tanya adakah dia keadaan yang merisaukan atau sebaliknya. Tapi most of the time dia improve. Semua simptom-simptom yang saya ceritakan tadi selalunya selepas bersalin dia akan resolve. Okey. Nah, di antaranya itulah orang kata the price of being a mother and pregnant. Okey. So insya-Allah itu semua adalah peluang untuk kita bertaubat dan sebagainya, dan kita bersyukur Allah Taala seorang ibu tersebut telah melalui pregnancy tersebut. Okey. Right. So so kita dah tahu mengandung dan kita perlu buat pemeriksaan lah bila nak pergi periksa kan. Dan kenapa seorang ibu tu kena buat pemeriksaan antenatal? Ada 4 sebab. Saya dah buat gambar kat situ. Tapi cara point dia gini. Satu, kita nak memastikan tahap kesihatan kita, fizikal, mental kita adalah okey. Dan juga nak membantu baby untuk mendapat baby yang sihat. Dan untuk mendeteksi atau mengesan dan merawat komplikasi ketika mengandung pada peringkat awal lagi. Dan juga membantu ibu dan juga bapa kan, kita ibu saja, bapa juga kita ingat mesti ada dalam perbincangan ini untuk buat persediaan untuk persediaan untuk bersalin dan juga untuk menjaga baby seterusnya ya, sebab itu adalah fasa yang tak boleh kita deny lah, penting tu. Okay, right, bila nak buat? Okay, kalau saya bila nak buat ni, okay, first bila dah tahu dah lambat period ataupun head, buat pemeriksaan kencing sama ada positif ke negatif terutamanya bagi ibu yang mempunyai period yang normal lah. Kalau kata tak normal tu nanti boleh jumpa doktor lah. Okay, bila waktu terbaik? So bila dah selalunya kalau 2 minggu lewat, boleh bawa jumpa doktor. Padahal dah buat dah kan urine pregnancy test. Kalau terlalu awal je jumpa doktor pun tak nampak apa-apa lah. Tetapi sekiranya mempunyai masalah macam sakit perut ke, pendarahan ke, boleh bawa jumpa doktor dan kita buat pengesahan sampai kandungan ni normal. Dalam rahim ke luar rahim. Jadi itu pentingnya. Pertama kita nak pastikan kandungan ini dalam rahim normal atau tidak kedudukannya. Kedua, kita nak pastikan hari berapa minggu kandungan tersebut. Itu sebab kita katakan buat early pregnancy confirmation. Bila waktu terbaik. First one is adalah untuk deteksi berapa minggu kandungan tersebut. Doktor boleh jumpa dan boleh confirmkan kandungan itu dengan menggunakan ultrasound. Ataupun kalau terlalu awal kita tak nampak, kita akan advise datang 2 minggu lagi, kita tengok. Okey, latar belakang atau sejarah, adakah seseorang tersebut telah mempunyai keguguran atau pernah mendapat ectopic pregnancy ke, itu yang penting tadilah. Buat pemeriksaan pertama. Kedua, adakah head dia normal, adakah kitaran head dia tak normal, katakan dalam setahun ada 3 kali dia datang period, ataupun tiap-tiap atau normal tiap-tiap bulan datang. Jadi kalau tiap-tiap bulan datang, senang saja nak tahu berapa minggu atau macam mana nak detect berapa macam mana nak tarikh jangkaan lahir dia, iaitu last menstrual period. Kalau kita tambah 7 pada hari bulan, tambah 9 atau tolak 3 pada bulan, jadi kita dapatlah tarikh jangkaan lahirnya dan sebagainya. Okey, pemeriksaan fizikal itu penting, tengok ada masalah medikal, darah tinggi dan sebagainya. Dan seterusnya kita buat pemeriksaan ultrasound, ujian darah dan sebagainya. Okey. Itu kalau katakan bila dah besar sikit datang, kita akan buat booking yang mana kita akan buat pemeriksaan ujian kencing dan juga ujian darah, di mana kita akan cek hemoglobin dan kita akan cek apa penyakit darah jenis apa, iaitu blood group, rhesusnya, dan seterusnya buat pemeriksaan penyakit-penyakit yang secara seluruh dia buat lah, iaitu kita tengok ada hepatitis ke tak, ada HIV ke tak, ada syphilis dan tidak. Itu adalah standard di Malaysia ni kita buat. Seterusnya ujian toleransi gula untuk pemeriksaan darah di Malaysia ni agak strict sikit. Kalau pergi ke KK, saya tengok kalau di private kita akan tengok dari segi ada indikasi ke tidak sekiranya pernah ada punya anak yang besar 4 kilo ke atas ataupun berat BMI tinggi lebih
berat badan lebih pada 80 kilo ataupun pernah mempunyai keguguran lebih pada recurrent miscarriages ataupun family history yang ramai diabetes, kita akan buat test glucose tolerance. Tetapi tetapi di KK sebab pemantauan rapat dia akan tengok apa-apa sikit pertambahan berat badan lebih pada yang dia anggap, dia akan buat. Tapi saya rasa itu okey sebab di Malaysia ini kes-kes diabetes di Malaysia adalah tinggi. Jadi deteksi diabetes adalah penting kerana kalau kita lambat akan membuatkan kandungan itu tidak sihat, sama ada dia akan berlaku sakit jantung. Itu pentingnya ya, kalau kata seorang ibu tu dapat diabetes ketika mengandung, anak tu mungkin tidak normal dari segi injapnya, kejadian jantungnya, dan juga anak boleh besar, air banyak dan sebagainya. Jadi pemeriksaan ultrasound memang kita tahu dia adalah penting dan seterusnya selalu ke detail scan. Detail scan ni adalah basically kita nak tengok ketidaknormalan atau pada bayi tersebut. Dia selalunya daripada minggu ke-20 hingga ke-28. Okay? Okay, alright. Alright, so seterusnya pemeriksaan ultrasound adalah pemeriksaan kencing dan sebagainya. Kita akan buat yang tadi saya cerita tadi. Jadi amalan yang digalak ketika mengandung ni adalah banyak bersikir, kurangkan aktiviti lasak, kawal emosi, elakkan stres, amal pemakanan sihat dan jangan makan ubat yang tanpa kebenaran doktor lah, dan kawal berat badan yang berterusan, amalkan pemakanan yang berkhasiat dan sebagainya. Okay, alright. Itu adalah topik yang saya yang pertama ya. Yang keduanya yang inilah okey, saya pergi seteruslah ya, terus sebab boleh teruskan doktor. Tak ada masalah. kita teruskanlah ya. Okey, out of right. time. Okey, bila kita dah mengandung dan sebagainya, kita kena persediaan untuk bersalin lah. Jadi seseorang tersebut kita perlu tahu tentang cara adakah boleh kita melahirkan anak lahir secara normal adalah bila baby keluar bersama dengan placenta, adalah satu proses pregnancy. Jadi janin keluar dari rahim melalui vagina. Ini sekira kepala lah kedudukan bayi tersebut. Okay? Dia bagi pada 3 fasa ataupun peringkat pertama, kedua, ketiga. Peringkat pertama adalah apabila baby masuk dalam tulang pinggul dan sampai ke 10 cm. Lepas tu peringkat kedua. Ya. Doktor, minta tolong kongsikan slide. Oh, tak kongsi lagi. Oh, sorry. Okey. Okey, kejap. Okey, saya tak kongsi slide Saya kena alamak. Mana ni? Okey, share slide. Okey. Boleh doktor? Okey, saya sekejap, mana? Saya tak jumpa pula slide saya. Okey, di sini. Dapat tak? Saya tak dapat Pending. Tak nampak, tak ada. Okey, tak ada Naim tolong. Sebentar Okey. Mana saya buka? Tadi ada kat sini. Okey. Ada. Okey, so bila seseorang ibu tu dah bersedia. Jadi proses bersalin ni kita kena melalui beberapa kita kena tengok seorang ibu tu boleh bersalin secara normal atau tidak. Jadi saya selalu discuss atau bincang dengan pesakit-pesakit saya yang kita hendakkan ada 3 perkara iaitu 3P, iaitu passage, power dan passage, power dan juga passenger. Okay. Alright, thank you. Okay. Ni kita cerita kemudian sikit. Alright.
faktor yang mempengaruhi seseorang ibu tu boleh bersalin secara normal adalah 3P. Saya tak pasti sangat ada orang cerita tentang ni. Saya suka semua pesakit saya akan ceritakan. Saya ni boleh bersalin normal tak? Saya kata kalau nak tahu seseorang tu boleh bersalin normal tidak adalah pada 36 minggu. Pada 36 minggu adalah di mana kedudukan bayi itu adalah tetap. Lebih pada 80% kandungannya adalah tetap. Sama ada kepala di bawah lah dia. Dan adalah keadaan yang mana air tidak banyak. Sekiranya air banyak, selalunya anak ni masih berenang-renang lagi. Jadi adalah sukar untuk menentukan sama ada dia bersalin normal atau tidak. Bagi seseorang yang mempunyai semuanya satisfy, kita pergi pada 3P di mana P yang pertama adalah power, contraction. Contraction ni doktor boleh stimulate contraction. Jadi contraction tu kita boleh cerita pasal lain lagi. Terutamanya kandungan yang ibu-ibu yang pertama, kandungan yang pertama agak sukar sikit kita nak anticipate bila contraction tu datang. Maaf doktor, boleh movekan slide tu? Boleh movekan slide tu? Movekan slide maksudnya Doktor gerakkan slide tu mengikut info yang doktor sebutkan lah. please move the window away from the shape. Saya nampak, saya tak. Slide ni dia tak gerak. Saya gerakkan ni. Nampak tak? Sebentar. Tim teknik akan membantu. Okey. Mohon bersabar. Doktor enable editing, lepas tu besarkan. Saya pada asal. Enable editing. Saya Tekan atas tu enable editing tu doktor. Saya tak. Saya masih masa slide. Sini okey. Oh ya. Sebentar. Technical error. Sebab saya boleh nampak. Okey, kepada partisipan yang telah join, terima kasih banyak. Ada ramai di sini saya lihat, ada lebih kurang 40 peserta. Alhamdulillah. Okey, boleh nampak tak ni? Sambutan. Boleh nampak tak ni? Sekarang nampak. Yang ni kita pakai macam ni. Macam ni tak nampak ya? Okey, ni nampak. Ni nampak tak? Okey. Okey. Right, okey. Okey, kalau you boleh tunggu saya akan buat satu persatu ya. Benda saya rasa ini penting. Jadi kalau kita cerita tentang nak boleh bersalin ke tidak, saya cakap offhand sini. Seseorang ibu tersebut bila nak bersalin, sekiranya kepalanya di bawah, Catholic presentation, air yang normal, air ketuban tidak banyak dan kedudukannya sudah engage. Okey, nanti semua akan saya ceritakan nanti ya. Tapi ada 3 faktor yang penting perlu seseorang ibu tu tahu, iaitu 3P. Passage and power. Okay, boleh nampak Alright, so okay. Nampak tak? Slide saya nampak tak? Nampak doktor, Nampak. Okay, kita go continue. Okay. Passenger power. Tadi cerita tentang power. Power adalah contraction. Okay, bila seseorang ibu tu telah sampai kepada telah cukup 36 minggu, doktor akan assess kedudukan bayi dan kita akan assess size baby dan kedudukan dia macam mana, okey? Dan doktor akan discuss tentang P ni nanti, kontraksi. Seseorang kontraksi ni tak ada masalah. Doktor boleh tolong dengan memberi contraction, memberi ubat secara induction, ada tambah drip dan masukkan pitocin dan sebagainya. Passage kita tak boleh. Passenger ni adalah bayi. Terutamanya bayi ataupun janin tersebut. Size dia. Bayi ni kedudukannya macam mana? Kedudukannya mendongak ke? Kedudukannya adakah dia bridge ke? Jadi itu akan determine cara nak bersalin Adakah placenta dia, passenger dia, ada passenger juga adakah placentanya di bawah? Kalau di bawah atau placenta privat, memang tak boleh bersalin normal lah ya. Adakah ketubannya banyak, ada ketubannya sedikit. Tadi cerita pasal ketuban Jadi kalau terlalu banyak, baby ni akan berubah-ubah kedudukannya berubah-ubah kedudukannya. Dan selaput amnion, adakah dia selaput amnion ni dah koyak ke ataupun dah leaking ke, ada koyak di atas, maksudnya air ketuban turun ni akan mempengaruhi cara nak bersalin. Dan sekiranya air tali pusat di bawah, maksudnya
court presentation tak boleh. Jadi ini semua 100% tak boleh bersalin lah. Okey, passenger ni selalu saya tak bincang tapi lebih pada bayi, kedudukan bayi. Sebab orang semua nak tahu baby memang dah okey dah dah engage, boleh bersalin ke tidak. Okey. Itu kita akan itu tengok saiz dia. Kalau katakan baby tu 3.5 dan anak pertama kepala tidak engage, saya rasa agak sukar nak katakan okay you boleh bersalin normal. Hanya selalu doktor kata kita will give you chance tu. We give you a trial of vaginal delivery. Kita pantau you. Tapi tak boleh lama. Takut anak lemas atau rahim koyak Jadi selalunya itu kita akan cakap dengan pesakit lah. Passage adalah sesuatu yang kita tak boleh kontrol. Ini dah Allah jadikan. Tulang pinggul ni Allah jadikan dia ada 3 bahagian yang mana kita perlu tahu. Ya. Ini tengah 3 bahagian iaitu inlet, mid cavity dan outlet. Inlet adalah di mana di bahagian ruang daripada bahagian dalam. Dekat sini kalau kita tengok pada bahagian luar ni kita tengok di bahagian ni lah, di bahagian ni. Tapi kalau kita tengok pada side view adalah di sini. Sekiranya kepala baby ni kalau dia boleh masuk bahagian inlet ni 3/5 kepala dah masuk. Kalau doktor rasa pada cara normal dia 25, doktor dah engage ni, maksudnya dia dah masuk fasa, dah boleh cuba untuk bersalin normal. Sekiranya dia tak engage, dia tak, mungkin sukar sikit doktor nak mungkin kita akan kasih masa lagi. Tapi kita kata chances of cesarean section tu tinggi lah. Okay, dan dia kita ibaratkan bayi tadi bila dia dah masuk kat kepala dia dekat macam smart tunnel. Saya suka cerita ni sebab tunnel. Kalau katakan trailer besar tak boleh masuk lah. Jadi kalau dia boleh masuk, dia kena melalui mid cavity. Mid cavity ni adalah kawasan ni Dia melalui ruang ni. Ruang ni tak ada siapa yang tahu. Hanya baby saja yang tahu. Okay, baby saja yang boleh melalui kedudukan ni. Sebab baby ni mempunyai tulang kepalanya yang boleh boleh overlap. Jadi dia boleh kadang-kadang memanjang kepala baby melalui ruang tersebut. Okey? Itu saya masukkan tadi. Jadi lagi satu kedudukan kepala baby. Kepala baby ni dia ada diameter dia, tulang diameter bagi satu tulang tersebut dia tetap kedudukannya. Diameter je. Saya tak keluar Okey, saya pergi balik pada tadi. Sorry slide tak keluar Semua tak keluar Dia keluar tapi dia tak keluar topik yang kena pakai ni Sekejap, Cima, so far macam mana? Slide mana yang tak keluar tadi? Doktor, slide tak move. Slide tu keluar tapi dia tak move ikut doktor punya notes. Allah. Okey. Alright. Macam ni okey. Ini okey tak? Now okay, nampak. Okay. This one okay. Ada sedikit masalah line tadi, minta maaf. Apa dia? Ada sedikit masalah internet line tadi slow jadi agak lagging sikit di sini. Okey. Bukan saya lah Okey. Ya. Okey. Dah Alright. okey dah sekarang. Jadi kan seseorang ibu, okey saya teruskan. Seseorang ibu dia punya tulang pinggul ni dia ada jenisnya. Ada jenis ruang dia, ada yang bulat, ada yang lepeh, ada yang love shape. Yang ini yang normal. Yang ini normal. Jadi kalau diameter dia tetap 13.5 saja. Okey, dan juga dia punya kepala dia mesti macam tu. Jadi untuk ibu, untuk baby nak melalui ni, baby tak boleh besar. Kalau kepala dia besar, dia tak boleh masuk ke bawah. Okey. So kalau baby tu, kadang-kadang kepala baby ni lebih besar pada berat badan dia. Maksudnya proportional je lain sikit. Jadi kita kadang, kita give a try of labor, tapi baby tu tak turun. Tapi berat badannya taklah besar doktor, 2.8 je. Kenapa doktor anak saya tak boleh bersalin? Itu saya susah nak tahu. Bila tengok, bila keluar, saiz diameter kepala anak ni 37 cm. Lebih daripada orang biasa, selalu 34. Mungkin tak boleh nak engage lah. Faham? Jadi kalau shape tak betul, macam mana? So ada dia shape dalam macam ni. Tapi kadang-kadang bila masuk kat cavity tersebut, dia macam menguncup. Dia macam cone. Kalau kata dia macam smart tunnel terus saja okey lah. Tetapi kalau dia menguncup pada satu tahap, kepala memanjang tetapi kepala tak turun. Panjang saja tapi tak turun Itu kena faham kenapa separuh ibu
dia cuba nak bersalin, tibalah dah sakit teruk lah 8 cm tak boleh turun. Disebabkan oleh tulang pinggul ni tadi. Jadi itu sebab setiap ibu anak pertama terutamanya kita beri trial of vaginal delivery. Okay. Okay, ini adalah posisi atau position untuk baby yang normal, yang boleh bersalin normal, insya-Allah. Iaitu baby ni tunduk dan patuh. Saya suka cakap sakit, dia tunduk dan patuh. Sebab diameter ni adalah diameter yang paling pendek iaitu 9.5 cm. Tetapi sekiranya anak ni mendongak, ini adalah normal position. Mendongak macam ni atau macam ni atau langsung macam ni, sukar. Selalunya diameter ni lebih besar. Ya, ni brow presentation. Ini face presentation. Brow presentation is 13.5. Memang tak boleh keluar. Sama saiz dengan tulang punggung yang normal. Tetapi sekiranya tidak normal langsung tak boleh lah kan. Kalau face presentation ini memang mungkin kalau dia terlentik ke atas mungkin boleh, tapi sikit kesianlah anak tu muka tu. Tapi selalunya kalau begini kita dah risau dah. Kita akan buat cesarean section dah. So along the way untuk bersalin normal tadi kita melalui berbagai-bagai keadaan lah. Tapi sekiranya normal dan sebagainya, dia adalah begini. Anak tu dalam posisi yang tegak, cephalic presentation, saiz yang sederhana, positionnya tunduk dan patuh, insya-Allah boleh bersalin normal. Dan adak tu tidak besar sangatlah dan ibu tu mempunyai tulang punggung yang mencukupi. Okey, fasa pertama kelahiran. Okey, kita skip yang ni. Alright. So untuk bersalin, seseorang ibu tersebut, fasa pertama dia datang mungkin dengan turun darah dengan mucus yang dinamakan show, dan dengan kontraksi yang kerap, bermula daripada lebih kurang 10 minit. Okay, dia lepas tu lebih kerap frekuensinya dan 2 minit sekali dan kuat akan turunkan kepala, the head descends dan pangkal rahim akan menipis. Ini pangkal rahim dia akan menipis dan kepala dan efface dan membuka. Dia efface, the head descend, cervix efface and cervix os dilates, dan sampai 10 cm. Bila sampai 10 cm kita nama fasa kedua iaitu os fully. Anak saya 20 tahun dia dengar, mama ada os fully. Ni cervix dilate 10 cm, os fully sepenuhnya. Dah boleh meneran, masuk fasa kedua masuk fasa kedua. Fasa kedua tempoh untuk ibu yang pertama kita beri lama juga 1.5 jam. Itu keadaan bayi okey, mak okey. Terutamanya orang-orang yang ambil epidural kita beri tetapi untuk ibu yang sudah melahirkan, dia kita kasih masa setengah jam je. Tak lama lah. Kalau ada masalah kita akan review balik kenapa tak boleh salin, adakah maknya letih ataupun anak ni ada masalah ke dan sebagainya. Okey, ringkasannya pertama adalah untuk fasa pertama adalah untuk anak ni bergerak daripada atas sampai os 10 cm dan anak melahir pada fasa kedua. Fasa ketiga adalah pengeluaran plasenta. Okey, dan ini sekejap je iaitu 5 minit. Okey, itu plasenta dan ini dia cara parameter proses bersalin normal. Ini boleh kita tengoklah nanti slide kita akan bagi. Okey. So fasa pertama dari cervix, ini kita tahu pembukaan pangkal rahim tak lambat untuk anak-anak yang pertama iaitu lebih kurang 1 ke 2 cm dalam 1 jam. Tetapi dalam ibu-ibu yang dah beberapa kali bersalin adalah cepat, dan pada fasa kedua kelahiran bayi adalah berlangsung kadang-kadang kita extend sampai 3 jam pun provided anak tu okey. Okey, dan untuk anak yang pertama juga bagi orang yang mengambil epidural dia agak lambat sikit, tetapi kita benarkan untuk dan sebagainya. Perlu saya ingat di sini. Semua orang tanya bilakah seseorang anak pertama itu akan bersalin. Saya selalu cakap saya tak tahu. Itu sebenarnya. Saya akan memberitahu bahawa selalunya lebih pada 7 ke 80% ibu cukup bulan, 38 minggu hingga 40 minggu ibu akan bersalin dalam waktu tersebut. Jaranglah yang lebih pada 40 minggu. The extent that kita kasih di kerajaan dia kasih 2 minggu. Kami di swasta kita lebih berjaga-jaga, kita tak kasih terlalu lama. The maximum of about
1 week or less kita akan, dan mulai pada 37 minggu tersebut kita akan buat pemeriksaan di manakah pangkal rahim itu dah buka dan sebagainya. Okey, kita akan buat pemeriksaan sweep and stretch dan sebagainya. Jadi anak yang pertama dia lambat ya. Ini adalah satu proses pembelajaran otak kita ya. Kita ibaratkan diri kita ni otak kita macam program komputer. Kalau kita nak program sesuatu tu kita masukkan program kan. Kita dia punya masukkan program dalam komputer. Jadi kita boleh present. Tetapi untuk ibu-ibu yang pertama dia tak ada lagi dia tak ada program tu lagi. Jadi dia kena melalui bersalin pertama kali. Tetapi apabila dia masuk anak yang kedua nanti, insya-Allah kalau sudah ada mempunyai experience untuk bersalin normal, labor dia lebih cepat daripada yang pertama. Sebab satu contraction datang, dia akan datang balik semula. Tapi anak pertama, satu contraction dia main-main tau. 36 minggu dia datang sikit, lepas tu senyap je. Lepas tu dia datang, dia senyap je. Tapi anak yang kedua, ketiga dan sebagainya, contraction datang, lepas tu dia akan datang balik. Sendiri dia akan datang. Jadi itu sebab seseorang ibu yang dah ramai anak, cepat bersalin daripada anak yang pertama. Okey, itu sedikitlah tip yang saya pelajari dan boleh share dengan semua di antara. Okey? Alright. Okey Doktor. Right. Boleh saya mencelah sebentar. Okey, berkenaan Sikit. dengan sesi soal jawab. Banyak soalan, jom. Ya. Tanpa saya ingin go through sebentar berkenaan dengan promosi sekali lalu saja untuk harga. Sebentar ya. Okey, Assalamualaikum doktor. Di sini ini ada satu soalan. Di sini saya Okey, ingin boleh, bertanya boleh, mengenai silakan. pengambilan suplemen digalakkan atau tidak dalam tempoh mengandung dan exercise yang sesuai dilakukan untuk memudahkan proses bersalin. Siti Nuraini ya. Waalaikumsalam. Saya di sini nak pengambilan suplemen, memang kita bagi suplemen. Kebanyakan suplemen yang kita tahulah ya, selalunya kita kasih multivitamin, iaitu yang mana ada iron di dalamnya, yang mana semua ni diperlukan adalah suplemen tu apa yang ada. Seperti saya cakap tadi, ketika mengandung kita punya hemoglobin kurang kan. Jadi suplemen yang kita kasih kebanyakannya ada iron base. Dan juga kita kasih susu sebab kalsium kita dalam badan ibu ni kita share dengan anak ya. Akan kita share dengan anak sebab anak ni akan dapat kalsium pada kita untuk dia pertumbuhan tulang dia. Jadi kita perlu minum susu. Keperluan susu, kalau minum susu tak nak ambil kalsium doktor, kita selalu advise 2 gelas satu hari. Tapi separuh Malaysian, orang Melayu tak minum susu ya. Saya pada kecil tak minum susu, tapi sekarang belajar lah sebab dah tua ni. Dari kita. So, ambil suplemen kalsium. Calcium carbonate is the best. Okay. So, itu di antaranya. Okay, adakah dalam tempoh mengandung ada exercise yang sesuai dilakukan? Ya dek, teruskan join kelas antenatal kita. Puan Aina akan beri tip tentang bersalin, exercise ketika mengandung. Ada cara-cara dia tentu. Ada sekiranya puan adalah seseorang yang dah biasa exercise, boleh teruskan. Tetapi jangan buat excessive yang physical lah exercise. Kalau you ada one kaki zumba, go for slow pace. Jangan meloncat sangat, jangan tekan lebih-lebih. Okay? Sebab nanti itu akan memudaratkan tulang you at later age. Okay? You can go for main Latin, janganlah main-main yang jangan hip hop lebih sangat lah. Kalau hip hop simple-simple, okay. Sebab saya ni kaki exercise juga. Dia faham Alright, so Syafiqah. Assalamualaikum. Syafiqah, waalaikumsalam. Kalau ada macam spot darah keluar pada trimester kedua, apa puncanya bahaya kebetulan saya patut teruk? Okey, Syafiqah Zara. Kalau katakan ada Terima kasih spot, kepada Cik Syafiqah. Okey. boleh dengar? Okey doktor, boleh terus jawab. Boleh doktor boleh Okey, teruskan. kalau ada pendengar. masalah, Okey, tak ada masalah. saya rasa elok jumpa dengan doktor Syafiqah untuk tentukan kenapa ada turun darah. Selalunya tak ada. Kalau ada itu, kalau benar ia datang pada kandungan, itu bahayalah ya. Tapi kalau ia datang pada pangkal rahim saja, it's okay. Selalunya kita akan buat pemeriksaan spekulen yang mana adakah, mula ultrasound,
Ultrasound kalau uri tidak di bawah, dan kita akan tengok pada pangkal rahim, speculum. Sekiranya tidak ada, then kita advise mungkin indeterminate, tak pasti apa dia. Jadi banyakkan berehat. Begitulah. Lagi satu, Zara Ashikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya, kenapa setengah kes bukaan cervix rahim 6? Oh ya, tadi ceritakan dia di sini dia kata kes bukaan rahim sehingga 6 ke 7 cm, kemudian dia stop. Ingat tadi saya katakan tulang pinggul ni tadi dia ada shape. Ada shape dia, kadang-kadang tu dia cone shape, cone. Dia bukan macam ni, terowong. Dia bukan macam terowong semak tanah terus je, tetapi dia macam tu. Sampai satu tahap dia stop lah. Yang itu kita tak tahu. Only the baby knows, because baby ni kadang-kadang walaupun dia 7 cm, walaupun dia kalau katakan dia kecil, dia boleh celus. Dia boleh panjang. Kepala dia bulat macam ni kan. Bulat macam ni, tiba-tiba dia boleh memanjang macam ni. Kan? Rezeki lah kalau katakan begitu. Okey, lagi satu. Saya betul, doktor akan assess pertama, tadi cerita tentang 3P. Lagi satu tentang ketinggian ibu. Sekiranya seorang ibu tu bawah pada 150, 140 cm ke bawah, kita katakan rendah. Seseorang yang rendah, dan juga kita akan tanya pakai kasut saiz apa. Kalau sekiranya pakai saiz yang kecil, kita suspek tulang pinggul kecil. Tapi selalunya tak semua kita anggapkan orang yang kecil ni tadi tak boleh bersalin normal. Kita akan beri dia trial of vaginal delivery. Setelah kita tengok kedudukan bayi tadi engage ke tidak, saiz baby dia saiz sederhana. Tetapi sekiranya tak engage, tak masuk tulang pinggul. Sebab engage ni tadi adalah when the head has descend in 3/5 the head has descend into the inlet. Kalau dia tak engage, saiz dia besar, kemungkinan tak boleh salin normal lah. Jadi kemungkinan kita akan beri masa lebih sikit. Tak adalah sampai 40 minggu, 2 minggu 42 minggu. Kita bagi around 39 weeks dan kita reaffirm yang dia tak boleh masuk dan kita offer Caesar lah. Itu nanti stages yang lain nanti Dr. Ros akan cerita lah. Okey, lagi satu soalan. Doktor, kita buka soalan yang terakhir lah daripada Miss Shai. Soalan dia adalah, Okay, Assalamualaikum, kandungan saya sekarang nak masuk 25 minggu tapi uri masih di bawah. Boleh doktor berikan advice apa yang perlu dilakukan supaya uri saya naik dan tidak menutup pintu rahim? Okey. Okey, ini soalan terakhir lah saya buka untuk masa yang mencemburui kita ni. Okey, Syai, begini. Syai, okey, waalaikumsalam. Syai, waalaikumsalam. Uri adalah sesuatu yang kita tak boleh ubah. Uri adalah kejadian yang mana bila baby ni melekap, kandungan tadi, fetus tadi akan menjadi dan dia akan ovum, embryo tadi akan melekat pada rahim. Kalau dia melekat pada bahagian bawah, dan dia akan berkembang di bawah rahim, bahagian bawah. Katakan ni rahim, dia akan berkat kalau pada bahagian atas, dia selamatlah. Tapi kalau dia melekat pada bahagian bawah, jadi perkembangannya akan di bawah. Dan dia akan, placenta akan ada di bawah. Jadi kita tak ada exercise, tak ada apa-apa cara kecuali doa. Okey, ada dua bahagian yang mana placenta ni boleh ada. Dia boleh pada bahagian hadapan, ada bahagian hadapan, mana gambar? Pada hadapan, ada bahagian belakang. Rahim. Okey, saya tak ada gambar rahim sini. Sekiranya bahagian hadapan rahim, aktiviti rahim lebih, walaupun dia di bawah pada 25 minggu, aktiviti rahim adalah lebih di atas. Jadi bila rahim membesar, placenta mungkin boleh naik bersama dan dia boleh tidak jadi di bawah lagi. Tetapi sekiranya di bawah semuanya dan di belakang, aktiviti amat slow. Chances untuk dia nak naik susah. Mak bidan tak boleh tolong untuk naikkan uri ya. Jangan pergi, akan menyebabkan bahaya, boleh pun darahan. Nauzubillah minaz zaid. Jangan. Dan doa pada Allah Taala, moga, sebab baru 25 minggu. Kita anggap placenta previa pada 28 minggu ke atas, 7 bulan ke atas. Dan banyak lagi masa, insya-Allah ada rezeki dia akan naik. Okey? Okey, insya-Allah. Okey doktor, maafkan saya untuk mencelah untuk sesi pada pagi ini. Terima kasih banyak doktor.
beri saya ruang sedikit untuk membuat sedikit pengumuman berkenaan dengan kunci yang mana kami pihak Al-Islam akan berkongsi kata kunci untuk setiap sesi, dan insya-Allah akan ada sedikit hadiah berupa sagu hati yang mana setiap peserta yang join kelas ini pada setiap sesi akan mengumpulkan kata kunci yang akan dikongsikan sebentar lagi. Dan pada akhir penghujung sesi nanti insya-Allah semua kata kunci yang telah dikumpul dan boleh datang ke Al-Islam sendiri untuk collect hadiah as a token of appreciation lah kepada semua peserta insya-Allah. Jadi untuk sesi pada kali ini saya ingin berkongsikan kata kunci yang akan saya sebutkan adalah contraction, iaitu ejaannya adalah CONTRACTION. Saya ulang, kata kunci pada minggu ini adalah contraction, CONTRACTION. Jadi untuk minggu ini punya kata kunci saya sudah kongsikan. Jadi untuk minggu yang pertama, minggu lepas, kata kunci itu tidak dikongsikan supaya para peserta dapat mengikuti pada sesi pada minggu ini. Dan suka untuk saya kongsikan juga kata kunci yang telah dibawakan pada minggu ini untuk minggu yang pertama adalah KHITAN, KHITAN. Saya ulang, kata kunci bagi minggu pertama adalah KHITAN, KHITAN. Okey, dua kata kunci tadi bolehlah para peserta dan untuk take note dan juga mengikuti pada kelas-kelas yang akan datang. Di sini insya-Allah setiap Sabtu minggu hadapan juga ada kelas. Kita akan bersiaran semula untuk berkongsi ilmu-ilmu berkaitan kehamilan, dan diharapkan semua dapat turut bersama-sama untuk terlibat sekali lagi dan mengikuti kelas ini sepanjang 12 minggu bersiaran. Boleh follow kami di FB dan IG Al-Islam Specialist Hospital, dan insya-Allah jika tiada apa-apa lagi, sudah hampir 1 jam bersiaran. Terima kasih banyak kepada semua peserta dan juga terima kasih banyak kepada speaker kita Dr. Nolida atas masa yang diluangkan. Jadi jika tiada apa-apa lagi, saya tamatkan sesi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika.